Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan mengumpulkan kita pada hari yang ke-15 16 ya, Ramadan. Ia merupakan satu perkara yang baik yang mana kita telah berada di dalam bulan Ramadan pada minggu yang kedua, minggu yang kedua, 10 yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita harapkan dengan minggu ini mungkin Allah memberikan kita lagi peluang untuk dibersihkan diri kita ataupun diampunkan dosa-dosa kita dan diberikan rahmat kepada kita, segala rahmat yang baik yang menyebabkan dosa-dosa kita terampun. Maka insya-Allah mudah-mudahan ya pengampunan itu amat kita harapkan dan kita termasuk dalam orang yang dibebaskan dari api neraka. Teruskan berdoa kepada Allah dan teruskan beramal, mudah-mudahan amal kita diterima di sisinya sebagai amalan soleh kita, menjadi bekalan kita di akhirat. Kerana tidak ada pilihan, kerana bekalan dunia kita telah miliki. Ya, di kalangan kita ada yang jadi jutawan, di kalangan kita mungkin ada jadi billionaire, di kalangan kita dah punya rumah yang besar, apa yang dicita-citakan di waktu dia mula bekerja dahulu, Allah bagikan rezeki dia, ada rumah besar, ada anak besar, anak-anak, isteri besar pula, isteri, dan juga ya apa yang dia nak semua dah ada. Ya, tetapi itu adalah perjalanan kita di hari tua yang kita plankan. Bagaimana noktah hari tua itu kita dah nampak. Yang ini noktah dia adalah kematian. Maka yang penting sekarang perjalanan nun di sana. Apa bekalan-bekalan kita? Di hari-hari kita membekalkan di dunia ni kita nampak. Ya, kita dah tahu bagaimana kedudukan keuangan kita dalam bank tu. Ya, kalau tak di scammer dia orang, ya, kita tahu berapa. Alhamdulillah kita dah nampak. Kita tengok tanah kita dah tahu ada geran tanah. Kita nampak banglo rumah kita tu, kita dah tahu itu harta aku. Kereta-kereta tu kita dah tahu itu harta aku. Alhamdulillah kita dah tahu. Tetapi sekarang nun di akhirat kita tak tahu bekalan-bekalan kita bagaimana. Kita tak ada persiapan. Ya, kalau kita dah siap, kita tak tahu adakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Itu yang mengkonfuskan kita, itu yang menyebabkan kita banyak berfikir, adakah amalan ini akan diterima oleh Allah ataupun tidak. Kalau kita tahu diterima, dah tak jadi masalah. Seperti mana yang kita tahu, itu harta aku, geran tanah milik aku, ya, geran kereta milik aku, rumah pun milik aku dah tahu. Tetapi sekarang nun di akhirat kita tak tahu. Kita dah buat amalan tapi kita tak tahu diterima ataupun tidak. Kita tak tahu result dia. Ya, keputusan dia bagaimana, cemerlang ataupun tak baik ataupun kurang. Semuanya itu kita kena ambil tahu. Ya, kena ambil tahu apa? Kena ambil kira bahawa perjalanan kita masih dalam terawang-awangan, tak tahu taubat kita diterima ataupun tidak, tetapi harapan kita tinggi kerana Allah itu Maha Penerima taubat. Kita tak tahu amalan kita diterima ataupun tidak, tapi kita tahu Allah akan menerima amalan yang ikhlas dan mengikut sunnah. Kita akan cuba buat dan teruskan kita lakukan amalan yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan dia menjadi bekalan yang paling besar di akhirat kelak untuk kita berada di syurga yang dijanjikan. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ya, Ramadan terus berlalu seperti mana usia kita terus berlalu. Maka di sini kita teruskan juga ya mencari ganjaran-ganjaran pahala dengan cara menuntut ilmu, yang mana Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jom kita bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu untuk dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Baik, kita masuk dalam bab yang masih lagi berkisar membicarakan persoalan yang kita sedang baca, bab bersihkan hati dari hasad.
kita sudah masuk hakikat hasad nombor satu, dan kedua, mengapa seseorang itu hasad dah kita bicarakan. Sekarang kita berada di muka surat 207. Saudaraku seiman, jauhilah sifat hasad kerana ia tergolong akhlak yang tercela dan jalan yang buruk yang mendatangkan mudarat terhadap urusan dunia dan agama. Sifat ini pula menjadi penyebab utama timbulnya perpecahan serta perselisihan di kalangan umat Islam. Ya, jadi penulis ini meletakkan saudaraku seiman. Ia merupakan satu simbolik, ya, seruan bahasa yang kepada kita semua adalah saudara. Ya, innal mu'mina ikhwatun fa aslihu bainahuma. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara mara, ya, saudara seakidah, ya, maka islahkanlah jika berpecah. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu perkara yang cukup baik. Lalu dikatakan jauhilah sifat hasad kerana ia tergolong akhlak tercela dan jalan yang buruk mendatangkan mudarat terhadap urusan dunia dan akhirat. Sudah tentu, kerana bila adanya perasaan hasad, dunia memang tidak akan aman. Jiwa kita masih dalam keadaan yang dibelenggukan dengan kebencian kepada seseorang atau kecemburuan yang tidak dibenarkan kepada seseorang. Maka dia akan datanglah seperti iblis yang cemburu kepada Adam, maka perbuatan itu yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ibnu Muqaffa mengatakan, jika anda ingin dijauhkan dari keburukan dan azab, maka jauhilah hasad, kerana ia termasuk akhlak yang amat tercela. Di antara celah hasad iaitu menimbulkan kezaliman terhadap orang yang mempunyai hubungan dekat, hingga yang terdekat sekalipun, mulai dari sanak, kerabat, teman, sejawat, orang yang dikenal dan orang yang bergaul dengannya hingga saudara kandungnya. Ya, itu dia. Kesan daripada hasad itu ianya akan berkaitan dengan orang-orang yang terdekat juga. Kerana apa? Hasad ini tidak kira pada siapa. Ya, hasad ini kalau dia datang pada adik-beradik pun jadi, ya, pada orang pada kaum kerabat pun terjadi, dan yang paling buruk jika ada hasad dengki kepada mak dan ayah, ya, hasad dengki kepada orang yang rapat, suami ataupun isteri, itu sangat-sangat berbahaya. Kerana kadang-kadang bila ada perasaan-perasaan yang begitu, dia akan mencela menjadi perbuatan yang terkutuk. Kebiasaannya kadang-kadang berlaku kepada adik-beradik lah. Ya, mak pada anak tak ada nak hasad je. Ya, ibu dan ayah tak ada hasad pada anak. Tak tahulah kenapa nak dihasadkan pada anak zuriat dia. Dia tidak mahu melihat anaknya melainkan kebaikan. Tiba-tiba nak hasad pula. Oh, anak aku jadi baik sangat ni, aku hasad lah. Tak ada. Tetapi adakah anak itu dengan ibu, ayah? Mungkin. Ya, hasad dia kata ayah sayang kat ibu, ayah bagi harta banyak begini, dia datang hasad. Kan? Dan hasad antara adik-beradik kita telah saksikan dalam peristiwa, ya, dalam kisah surah Yusuf. Bagaimana adik-beradiknya, abang-abang tirinya 10 orang tu dengki kepada Yusuf yang hampir membunuh Yusuf itu sendiri. Dahsyat hasad sampai tahap yang begitu. Ya. Dan itu anak kepada Nabi Yaqub. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita saksikan, tidak ada garanti bahawa dia tu anak ustaz boleh menjaminkan dia tu baik. Tak ada garanti. Iman itu bukan diwarisi, ya. Tidak ada garanti bahawa anak ustaz itu boleh diikuti. Kita tengok anak Nabi Nuh alaihissalam derhaka kepada bapaknya, derhaka pada risalah Rasul. Anak Nabi Yaqub duk perkena bapak dia. Lah Yusuf tu, ya, kita menyaksikan bagaimana anaknya 10 orang tu boleh tipu bapa dia. Nabi pula tu. Dia boleh tipu bapa dia, bulat-bulat dia tipu je. Nampak tak? Ya. Anak ustaz belum tentu, ya. Anak ustaz lagilah teruk. Iaitu anak Nabi dah perangai macam tu. Ya, anak ustaz lagilah teruk. Kita pula datang ikut anak ustaz tu, ikut isteri ustaz tu. Mana maunya. Ikut Al-Quran dan As-Sunnah, itu kaedahnya. Ummul Mukminin yang telah pergi, yang telah mendapat keridaan Allah, para sahabat radhiyallahu anhum yang telah mendapat pujian di sisi Allah, itu je. Tetapi kita ni ikut ustaz, ikut anak ustaz, ikut anak ustazah, ya, ikut isteri ustaz, suami ustazah, akhirnya kita tonggal langgang. Ya, kerana dalil kita sumber dalil yang tidak betul.
Yang pernah saya kata, ustaz tu dah hampir tiap-tiap hari nasihat isteri dan anak-anaknya. Dah tiap-tiap hari makan Panadol. Kita je yang tak tahu. Ya, kita duk ikut. Okey? Oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam bab-bab yang begini. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuklah kepada anak-anak ustaz, ya, isteri-isteri ustaz. Begitu juga dengan anak-anak tuan-tuan dan perempuan semua. Maka kita kena ambil perhatian dalam bab ini. Contoh yang terbaik ialah generasi 3 kurun yang terbaik itu. Baik, sekarang kita masuk. Dalam peristiwa yang begitu, saya suka pasal kisah Nabi Yusuf ni, dia banyak perkara yang menarik. Kalau tuan-tuan dan perempuan saksikan dari permulaan ayat tu, banyak ilmu yang kita boleh dapat ataupun pengajaran yang boleh kita dapat daripada hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat. Bagaimana, okey, saya bagi contoh, bagaimana adik-beradik Yusuf, adik-adik tiri, abang-abang tirinya 10 orang itu, ya, mengkhianati sehingga tahap nak membunuh Yusuf. Kalau tidak ada seorang yang mempunyai akal yang panjang, dia kata jangan bunuh. Ya, buang dia di dalam telaga buta. Mudah-mudahan ada orang ambil, ya bawa dia. Ya, bawa dia lari. Okey, maksudnya bawa dia ke tempat lain. Tu, nampak tak? Kemudian mereka tipu ayah mereka dengan mencari-cari baju dan diletaknya darah kambing yang tipu. Kemudian dia tunjuk ayahnya. Dia ingat ayah dia ni, ya, bodoh, ataupun dia ingat ayah dia tak tahu. Ayahnya dapat merasakan sesuatu kerana pertama sense seorang ayah, satu, dan kedua sense seorang nabi, ya, dia telah diwahyukan bahawa melalui mimpi anak dia tu, anaknya itu akan menjadi orang yang besar, ya. Di situ dia tahu dia tak akan dibunuh. Okey, maka lalu dia menyaksikan, maka dikatakan ulama tafsir mengatakan Nabi Yaakob dia tak nak mencari, dia takut akan berlaku lebih buruk. Maka dia biarkan, dia serah kepada Allah. Tetapi anak-anak 10 ni penipu, tipu bapa. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham. Walaupun anak kita berhati-hati, setiap statement dia bukan semua boleh diambil. Setiap pergerakan dia mesti diambil kira. Ya, oh buat apa duduk dalam bilik, dia tak keluar. Baik-baik, kadang-kadang dengan handphone itu merosakkan dia juga. Itu melalui pengalaman-pengalaman yang orang bagi tahu kepada kita. Jadi anak-anak ni, ya, kita kena berhati-hati. Ya, kadang-kadang dia nak tipu ayah dia. Berapa banyak anak-anak yang menipu ayahnya, ya, menipu maknya. Tapi dalam peristiwa ini kita menyaksikan anak-anak Nabi menipu bapa dia seorang Nabi. Ya, kemudian kita menyaksikan pula di dalam kisah tu, di antara menteri itu, ya, menteri yang hebat tu dengan isteri dia Zulaikha. Dan itu yang dikatakan proses anak angkat tu, anak angkat yang tidak dinisbahkan dengan susu, ya, yang menyusu pada ibunya, ibu susunya, dia akan menimbulkan masalah, di antaranya masalah aurat, ya, yang tidak boleh dibuka di depan anak angkat itu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya, kalau lelaki anak angkat, perempuan kena jaga. Perempuan anak angkat, lelaki kena jaga. Ya, bila sampai usia baligh mereka. Okey, jadi ini pun satu masalah yang perlu kita teliti. Dibinkan kepada bapa dan bapa angkat pun salah, tidak boleh dinisbahkan. Okey, kemudian kita menyaksikan dalam proses anak angkat ibu angkat ni akhirnya berlaku pengkhianatan seorang mak angkat kepada anak angkat. Pengkhianatan itu adalah pengkhianatan seorang isteri kepada suami. Ya, maka kita menyaksikan berlaku pertembungan yang begitu dahsyat. Disebabkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nafsu syahwat. Okey. Dan okey, nampak ya bagaimana saya ulaskan beberapa kisah dengki. Dengki ini bermula daripada dengki itu jadi berderet-deret peristiwa-peristiwa tu. Kemudian sudahlah begitu, bila dibuktikan bahawa yang salah itu adalah Zulaikha. Salah. Kerana bukti dia baju cari di belakang. Ini pakaian orang kaya di zaman dahulu yang jenis nipis-nipis, bukan macam kulit guni kita ni. Ya, tebal, yang panas, mereka nipis-nipis. Jadi bila tarik tu cari, mudah cari. Tapi di belakang. Kenapa di belakang? Kalau depan, Yusuf salah sebab Yusuf yang cuba nak peluk Zulaikha lalu ditolak, ditarik baju, maka cari di depan. Tetapi bila cari di belakang, takkanlah Yusuf nak peluk Zulaikha ikut belakang. Ya, menunjukkan Zulaikha kejar Yusuf. Maka di situ akhirnya Yusuf terselamat. Dan kita menyaksikan, ni di antara perkara yang penting. Tuan-tuan dan perempuan, terutamanya ibu-ibu, yang mana bila terjadi itu Zulaikha dapati bersalah.
mahkamah tu telah putuskan Zulaikha bersalah, maka berlaku isteri menteri pada ketika itu berbisik-bisik, yang ni bercerita tentang Zulaikha. Mengumpat lah tu. Ya, mengumpat itulah di antara perkara yang berbahaya. Ya, tak boleh tak cakap buat orang tu, tak boleh. Biarkanlah, dia dah kena hukum, biarkanlah, tak nak mengumpat juga. Dan di antara umpatan yang disebutkan dalam Al-Quran, lelaki tak disebut, tetapi yang perempuan disebut. Zulaikha tu miang gatal, ya, kerana apa? Kerana suka pada anak angkatnya. Tuan-tuan dan perempuan, mesej yang Allah sampai ni nak mengajar kita. Jangan sangka orang yang diumpat tu tak dengar, tak tahu. Dan kalau dia tahu, kalau dia buat makar dia ataupun buat perancangan dia untuk kenakan kita, boleh jadi kena. Oleh kerana tu, bila dah semua duk berbicara isteri menteri ni, ya, maka akhirnya apa berlaku? Zulaikha merancang nak kenakan kepada isteri menteri ni. Ya, tu dia. Apa dia? Dia bawa kepada majlis makan. Dan majlis makan biasanya orang tak tolak lah. Terutamanya orang Malaysia kita ni, orang Melayu kita. Sebut majlis makan, panggil lah. InsyaAllah datang. Ya, walaupun di hujung dunia tu, dia akan datang. Ya, bila sebut majlis makan, kena pula hari ni puasa kan. Lagilah dia datang. Okay? Maka mereka datang. Saya pasal kupas berkaitan dengan dengki, dia berturut-turut jadi dalam kisah ni. Dan ini pula kisah mengumpat. Baik-baik jangan mengumpat. Pertama dia terkena di dunia, di akhirat memang kena dah. Dalam kubur tu dah kena dah. Di akhirat lagi terkena. Kan jahat mengumpat ni. Ya, lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, elakkan kita membicara peribadi manusia secara tak betul lah. Itu yang kita kata. Biarlah tersilap dalam perkara yang betul, tapi jangan silap pada perkara yang tak betul. Dan kita kata biarlah perkara betul tu pun, kalau buruk jangan disebutlah, jangan disembang. Suatu yang dibencikan. Ya, biarlah antara dia dengan Allah. Maka Zulaikha pun memanggil mereka, kononnya nak bagi makan. Dia pun ni bulat-bulat ingatkan si Zulaikha betul-betul nak bagi makan. Bila bagi letak makanan dia, yang mana ulama tafsir menceritakan zaman itu adalah zaman yang mana Raja Menteri menggunakan pisau untuk memotong bakti, masakan makanan-makanan yang istimewa. Jadi, kalau tak tahulah apa yang disediakan Zulaikha, tapi dia terpaksa menggunakan pisau untuk kopik atau buang kulit ke atau potong ke, yang mana dua tangan akan digunakan. Biasanya buang kulit lah. Kita nampak begitu buang kulit buah kan. Dulu mana ada yang jenis buang kulit yang begitu tu. Jadi, dia terpaksa gunakan seolah-olah sedang buang kulit, dan kalau kita kata setengah buah tu kan, macam buah naga tu kita nak potong tu, letak kat tangan tu, macam tu kan. Yelah, takkanlah dalam majlis nak letak pelapik tu kan. Okey, akhirnya mereka pun buat. Tengah buang-buang tu, tiba-tiba Zulaikha Sob, keluar, layan nanti-nanti kamu tu. Yusuf tak tahu perancangan mak angkat dia. Maka Yusuf pun keluar. Bila keluar sahaja, isteri menteri tu tengok kehandsoman Yusuf tu, kecantikan Yusuf tu, sampai tak sedar diri. Mereka pula tak sedar diri. Asalnya mereka kutuk Zulaikha, tak sedar diri, dah tua, dia suka pada anak angkat. Tiba-tiba waktu mereka tengah buat potong-potong tu, nampak Yusuf tak sedar diri langsung. Lalu mereka mengatakan, Maha Suci Allah, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia diturunkan. Sambil potong-potong, Masya Allah kan. Itu biasalah orang-orang yang mengumpat perempuan ni sambil cakap, sambil buat kerja, sambil potong kacang, sambil buat nasi, buat tu buat ni kan. Sambil tu dia ngumpat. Jadi itu dah kebiasaan mereka. Dia tak semestinya fokus je. Jadi dalam bab ini wanita-wanita tu tengah potong kan. Mengumpat lagi tu, ya, tiba-tiba dia tengok saja Yusuf, ya, Maha Suci Allah, ini bukan manusia tetapi ini adalah malaikat yang mulia, sampai tak sedar terpotong jari jemari mereka tu. Jari jemari tu dipotong, berarti tak rasa sakitnya. Kan gila. Yusuf terkejut. Ya, bila tengok tangan-tangan mereka telah dipotong, Yusuf terkejut. Apa ni?
Ya, dia cepat-cepat masuk balik. Ya, dia rasa ada satu yang tak kena, ialah perancangan, ya, perancangan Zulaikha. Bila Yusuf masuk barulah, aduh sakit manalah handy plus kan. Dah sakit. Di situlah Zulaikha katakan. Nampak tak? Makar mereka, perancangan si wanita itu, kenapa Allah sebut dalam surah itu, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita ini besar. Dalam surah Nisa Allah kata apa? Tipu daya syaitan tu kecil. Tipu daya wanita lagi besar. Ya, dia nak kena tu kena. Akhirnya kena sungguh. Ya. Lalu Zulaikha katakan, kamu Yo'al sekarang ni, Yo'al tengok baru hari ni. Ya. Yo'al tengok baru hari ni dah terpotong tangan. Aku, ibu angkat dia, tiap-tiap hari aku mengadap dia. Tiap-tiap hari aku tengok dia. Macam mana aku tak lebur. Ya. Akhirnya mereka merancang. Itu jahatnya, ya Allah. Kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan dalam penafsiran itu dahsyat. Mereka merancang sekarang, ya, semua wanita-wanita menteri itu nak pujuk Yusuf melakukan kejahatan. Nampak? Na'udzubillah. Ya, itu kejahatan yang berlaku, ya, sudahnya perkhianatan. Tadi anak adik-beradik, perkhianatan adik-beradik, perkhianatan adik anak-anak dengan bapa. Ini perkhianatan isteri dengan suami. Ya, diceritakan begitu. Dan masuklah, lalu Yusuf mengambil keputusan melarikan dari musibah ini, saya nak masuk penjara. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Maksudnya, penjara lebih aku suka daripada wanita-wanita itu mencadangkan kepadaku untuk melakukan maksiat. Masuklah penjara. Dalam penjara tu bertemu dengan dua orang, yang mana ini pula perkhianatan di antara pekerja dengan majikan dia. Kan, perkhianatan pekerja dengan majikan. Majikan dia sebagai orang yang membina syarikat mesti nak buat yang terbaik. Tetapi pekerja dia tu yang selalu cuainya, dia selalu curi tulang, selalu buat perangai. Okey, maka di sini disebutkan dua pekerja, seorang pekerja itu adalah yang dikata dua pekerja ini adalah pekerja raja. Yang seorang memang plannya untuk meracuni raja. Seorang lagi tidak, tetapi mereka dua-dua dituduh dan ditahan. Maka bila ditahan, namun Nabi Yusuf datang, dia berdakwah dan akhirnya dua-dua bertaubat, dan yang akhirnya seorang ini yang nak mengkhianati raja dengan nak memberi racun itu akhirnya mati dihukum mati. Ya, nampak tak? Majikan dengan pekerja pun, ya, mengkhianati tuannya. Tapi kadang-kadang majikan pun mengkhianati tuannya, tidak dinafikan juga. Ya, dia suruh kerja, dia tak bagi gaji. Okey, kemudian akhir dalam kisah tu, maka clearlah cerita tu, boleh tuan-tuan dan perempuan lihat kenapa. Cuma saya mengaitkan perkhianatan yang berlaku dalam kisah Yusuf yang begitu menarik sekali, ya, berpunca daripada masalah dengki je. Ya, tapi saya agak tertarik dalam bab anak-anak Nabi Yaqub itu, yang 10 orang tu. Dia merahsiakan berapa puluh tahun rahsia itu disimpan. Semenjak Nabi Yusuf tu dikatakan umur 10 tahun, kerana dia tahu beberapa perkara, ya, beberapa perkara tentang keilmuan agama, kerana dalam penjara tu diterangkan, tok aku Ibrahim, ya, telah berdakwah, moyang aku Ibrahim, tok aku Ishak, dan bapa aku Yaqub adalah agama yang satu, bertauhidkan satu. Menunjukkan dia dah besar sedikit, cuma kekuatan itu kalau datang serigala memang matilah dia. Cuma nak ceritakan, ya, kalau kita ambil umur dia 10 tahun lebih kurang, bayangkan lebih kurang 30 tahun, ya, ataupun 20 tahun, paling kurang 20 tahun tu sudah tentu. Kerana daripada budak sampai ke dewasa, ya, itu pun dah kategori 20-25 tahun. Ya, lama. Mereka masih merahsiakan. Sampai Yusuf menjadi menteri. Itu belum duduk dalam penjara yang dikatakan bid'u sinin. Itu adalah bawah daripada 10 tahun. Maka dia duduk dalam penjara tak sampai 10 tahun. Maka itu pun dah lama. Ya. Lepas tu baru dia jadi menteri dalam usia yang begitu muda. Bukanlah begitu muda sangat. Yang ni matang. Usia dia dah matang. Dan di situ menunjukkan anak-anak Nabi Yaqub senyap rahsianya, begitu teliti, tak nak menceritakan kepada bapaknya peristiwa tu. Ya, jenis tak nak bertaubat. Bila dia nak bertaubat? Bila hari kemenangan Yusuf, ya, Yusuf istihar, akulah Yusuf.
ni Bunyamin adik aku. Kau orang yang buat aku dulu kan. Barulah mereka bertaubat, ya. Lepas tu bila cakap kat Nabi, bila dikatakan pergi bawa baju ni lontarkan kepada ayah kita, maka Yakub dah tercium bau Yusuf. Agak menarik ya, dalam bab ini saya agak tertarik, ada beberapa perkara yang menjadi isu. Dikatakan sense dia, aura dia, kan. Tetapi ini khas untuk Nabi lah, ya. Berkaitan tu dia kata aku tercium bau Yusuf. Anak-anak kata apa dah nyanyuk. Ya, apa dah nyanyuk. Subhanallah kan. Anak-anak Nabi Yusuf ni nakal. Ya, tetapi mereka dah bertaubat kepada Allah dan Nabi Yakub sendiri memohon keampunan untuk mereka. Ya, sampai datang busyra, khabar gembira tu, barulah mereka kata, maaf ayah, kami bersalah. Baru nak bertaubat bila dah ada bukti dia, barulah nak mengaku kesalahan. Berbahaya. Tetapi di dunia boleh lagi. Ya, kenapa mereka minta, wahai ayah, tolong minta ampun kepada Allah. Masih ada ruang untuk bertaubat. Bayangkan kalau mereka mati sebelum sampai tahap itu, maka tidak ada taubat melainkan azab yang bakal mereka terima di akhirat. Begitu juga kita, ya, kalau selagi kita masih hidup ini ada ruang lagi untuk kita bertaubat, maka kita bertaubatlah. Tetapi kalau sudah sampai masanya kita tak dan bertaubat, akhirnya kita akan dicelumkan ke dalam neraka. Baik. Jadi kita lihat seterusnya. Orang-orang yang hasad seolah-olah menggugat ketentuan ilahi terkait pemberian kurniaan bagi orang lain yang bukan untuk dirinya. Apabila sifat buruk itu dibiarkan, nescaya ia merosakkan iman kepada takdir. Tanpa disedari, hati orang yang hasad itu bergumam, Allah tidak adil, mengapa fulan yang mendapat kelebihan sedangkan aku tidak diberi, waliyadzubillah. Ya, orang yang hasad ini diberikan perumpamaan seolah-olah, ya, seolah-olah dia menafikan, dia tak suka takdir Allah. Itu pasal kita tidak dibenarkan dalam siri-siri beberapa perkara seperti meratapi kematian ataupun musibah. Kalau kita meratapi itu seolah-olah kita tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya, qaddarallahu masya'a fa'ala. Bila Allah dah tetap sesuatu, maka dia akan lakukan. Maka apabila dia telah berlaku, maka yang paling penting ialah kembali kepada Allah. Istighfar kalau ianya benda yang tidak baik, kita melihat daripada sudut dosa-dosa kita, dan kalau benda tu baik, alhamdulillah. Dia tidak boleh, ya, tak boleh macam kematian kita meratapi. Niyahah yang disebutkan dalam bahasa Arab, meratapi seolah-olah menafikan hak Allah nak buat kerja. Macam seorang majikan mengarahkan, menetapkan kerja, pekerja merungut, gitu gini, sedangkan dia pekerja yang dibayar. Okey, jadi tak seharusnya. Lepas tu dia memberontak, tak nak buat kerja. Ya, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kalau bibik kita bawa dari luar tiba-tiba tak nak buat kerja kat rumah kita, nak tidur, nak melepak, dia memberontak, ya, dia buat perkara yang tak baik. Itu pun satu bab juga. Ya, na'udzubillah. Bayangkan, kita sendiri pun berfikir, kenapa dia, ini arahan Tuhan dia, kenapa tidak reda? Kenapa tak buat terima? Bukan membebankan. Ya, okey. Jadi dalam bab itu kita kena lihat. Oleh kerana itu kita kena beriman, kena bersabar. Apa juga Allah bagi dia kelebihan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah beri aku juga kelebihan. Begitu kedudukannya. Bukan pergi datang perasaan hasad. Saudaraku seiman, jauhilah sifat hasad, nescaya anda akan menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Hati anda akan selalu dalam keadaan damai di dunia. Anda akan mendapatkan syurga seluas langit dan bumi mendapatkan syurga seluas langit dan bumi di akhirat. Ya, sudah tentu bila tidak ada perasaan di dalam hati kita, dengki, marah ataupun apa-apa yang tidak baik, maka kita akan rasa damai, ketenangan. Ketenangan itu yang sukar untuk didapati. Ya, ketenangan itu yang sukar untuk kita dapati. Baik. Anas bin Malik menuturkan, suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang calon penghuni syurga. Lantas lelaki Ansar yang janggutnya basah kerana air wuduk melintasi sambil menenteng sandal di tangan kirinya. Keesokan hari beliau pun mengatakan khabar yang serupa dan lelaki yang sama yang lalu dengan depan mereka. Pada hari ketiga baginda kembali mengucapkan demikian, maka lelaki yang lalu itu dalam yang sama juga.
Saat Nabi pergi, Abdullah ibnu Amr ibnu As mengikuti lelaki itu berkata, ya, okey. Jadi ini satu kisah yang mana Rasulullah membicarakan suatu persoalan yang gaib yang diwahyukan kepadanya, apa dia, lelaki ahli syurga, yakni sifat dia tu yang menyebabkan dia dimasukkan, dikategorikan ahli syurga. Sebanyak 3 kali Rasulullah berbicara, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Anas, Abdullah ibnu Amr ibnu As, ya, terkenal dengan sahabat yang begitu zuhud, kuat beribadat, ya, anak kepada Amr ibnu As. Baik, dia Amr ibnu As di antara sahabat yang kahwin dalam usianya muda. Amr ibnu As kahwin umur dia 11 tahun. Ya, dia dapat anak di antaranya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Bayangkan different jarak anak dia tu dengan dia lebih kurang 12 tahun je. Ya, kalau kita mungkin 20 tahun, ni 12 tahun. Ini mengisyaratkan berhati-hati pada usia-usia yang begini. Kerana anak orang Arab ni dia berbeza-beza, ya, mungkin ini disebabkan dia balik cepat. Dan kehidupan mereka yang sukar, ya, kehidupan mereka yang gagah, yang bersedia untuk peperangan. Itu ingat ya, zaman dulu berbeza. Anak kita tak disediakan untuk peperangan. Anak kita disediakan seperti seorang raja. Makan, minum, semua disediakan. Siap dengan main game lagi disediakan. Pasal anak kita tidak agresif, aktif, kreatif, semua tak ada. Ya, yang tahu, ya, bila main game lupa diri. Itu na'udzubillah. Baik. Jadi, anak orang dahulu gagah. Ya, walaupun dalam usia 11 tahun, kita tahu dalam sejarah perang Uhud, budak Ibnu Umar waktu itu umur dia 14 tahun mengetengahkan diri, ya Rasulullah, aku nak ikut perang dengan kamu. Waktu itu dia belum balik lagi. Rasulullah tak benarkan. Sampai tahun berikutnya perang Khandaq, dia minta baru Rasulullah benarkan. Waktu itu dia dah balik. Dan dalam peristiwa ini kita menyaksikan bahawa anak-anak orang dulu lain. Okey, cuma kita nak masukkan ini Abdullah ibnu Amr ibnu As masyhur, seorang lelaki yang kuat beribadatnya, kuat nak buat perkara-perkara yang terhebat. Dialah yang mengatakan, Rasulullah, aku mampu puasa sepanjang bulan. Ya, Rasulullah tak bagi. Sama ada kamu nak puasa seperti puasa Nabi Daud, ataupun puasa Isnin Khamis, ataupun puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Tu je. Tapi dia nak juga. Lalu Rasulullah kata, aku takut di hari tua kamu tak mampu. Dan akhirnya Abdullah ibn Amr ini menceritakan, aku tak mampu di hari tua. Alangkah baik jika aku mengambil apa yang Rasulullah cadangkan. Tapi dia dah wajibkan pada diri dia, ya, untuk puasa tiap-tiap Isnin puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ya. Baik. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini pun, dia pun mendengar dalam kisah ni, lalu dia pun membuat satu perancangan untuk menyaksikan apa lelaki ni buat, ya, sampai mendapat tahap yang tinggi, tahap yang hebat ini. Lalu apabila Nabi pergi, Abdullah ibn Amr ibn As mengikuti lelaki itu berkata, aku ingin menginap di rumahmu, aku ingin mengetahui apa yang engkau amalkan selama ini supaya aku bisa meneladaninya. Okey. Setelah menginap 3 hari di rumah lelaki Ansar, dan Abdullah bin Amr berkata, wahai fulan, aku tidak melihatmu mengamalkan banyak ibadah, ya, lantas apa yang menyebabkan kamu sampai pada darjat yang disebut oleh Nabi? Okey, begini. Dia secara kasar direngkaskan dalam kisah ni. Jadi cuma tuturan itu agak yang saya pernah baca, dia bukan begini cara tuturannya. Lalu Abdullah ibnu Amr ibnu As pergi ke rumah lelaki itu, lalu mengatakan, wahai sahabat, ya, aku nak menumpang duduk di rumah kamu kerana aku ada selisih dengan bapa aku. Maka lelaki itu pun kata, okey, tak apa. Ya, orang lelaki kenal bapa dia bagaimana. Okey, tak apa, duduk sini. Maka dia duduk selama 3 hari. Dan dia mengikuti perkembangan lelaki ni, apa yang dibuat selama 3 hari itu. Dan terutamanya di waktu malam diperhatikan. Bila diperhatikan waktu malam, macam mereka juga. Ya, bangun, tidur dan bertahajud, ya. Berarti macam mereka buat. Kena pula Abdullah ibnu Amr ibnu As ini adalah seorang lelaki yang abid. Alim, abid. Ya, kuat beribadatnya. Maka bila dia tengok, lebih kurang je dengan aku, apa keistimewaan dia? Okey, di sini datang. Lelaki itu pun lalu ditanya, wahai lelaki, disebutlah nama si fulan tu, wahai lelaki, sesungguhnya maaf, sebenarnya aku tidak bergaduh dengan bapakku. Cuma aku ingin tahu apa yang telah kamu amalkan sehingga Rasulullah berkata sebanyak 3 hari. 3 kali dan 3 hari dia mengucapkan, kamu adalah lelaki syurga. Apa dia? Lelaki ni asalnya tak tahu apa yang istimewa dia buat.
Tak tahu. Kerana inilah para sahabat. Ya, dia buat amalan yang terbaik. Amalan tu ada dalam hadis dalam apa, dia buat tapi dia tak kisah. Yang penting dia buat je. Itu pasal bila Bilal, ya Rasulullah kata, apa amalan yang kamu buat sehingga kamu didengari terompak kamu tu mendahului orang lain? Dia tak tahu. Asalnya dia tak tahu. Dia pun kata, apa ya, itu kesan daripada istiqamah. Ya, hadis ada mengarahkan berwuduk selepas melakukan solat 2 rakaat selepas wuduk, tapi dia memang dah jadikan rutin harian dia, cuma dia tak kisah sangat. Yang penting dia mengikut arahan Rasul. Rupanya dia telah mendahului dengan kesan lepas berwuduk dia lakukan solat 2 rakaat. Begitu juga lelaki yang bakal kita bicarakan cerita ni, dia pun tak tahu. Yang penting dia buat betul-betul kerana Allah dan dia tak kisah. Ini di antara perbuatan yang cukup baik. Seperti tuan-tuan dan perempuan bersedekah, kita bersedekah. Tak kisahlah, dahlah aku sedekah, aku tak nak ambil tahu. Ya, aku bersedekah gitu gini. Aku tak nak ambil tahu dah. Ya, itu adalah perbuatan yang cukup baik. Kerana kalau apa berlaku peristiwa, dia tidak akan mengungkit. Ya, dia tidak akan mengungkit. Okey, baik, kita lihat. Lelaki itu pun menjawab, benar. Amal-amalku sebatas yang telah kamu lihat sendiri. Ya, aku pun tak tahu apa. Lepas tu dia fikir dalam riwayat tu menceritakan orang ni dah pergi lepas tu dia panggil, "Hoi." Kan? Hanya sahaja aku tidak pernah berkeinginan menipu seorang muslim pun dan aku tidak pernah hasad dengki kepada sesiapa pun atas kebaikan yang Allah kurniakan kepadanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika aku hendak tidur, di hatiku tidak ada kedengkian terhadap seseorang pun. Abdullah menganggapi itulah yang membuat sampai pada darajat tersebut. Ya, jadi kita agak menarik dalam bab ini. Dan menarik kerana apa? Kerana mengisyaratkan kepada kita bagaimana lelaki ini di dalam hatinya tidak terdetik. Ya, kalau ikut riwayat itu mengatakan dia tidak terdetik untuk ada dengki kepada orang mukmin, ada cemburu kepada orang mukmin sebelum dia tidur. Ya, nampak tak? Jadi ini di antara amalan yang perlu kita renungkan juga, yang mana sebelum tidur tu bab kata mungkin kita doakan sesama muslim, Allah ampunkan mereka, Allah bagi petunjuk kepada mereka. Kita doa untuk anak-anak kita, isteri kita, suami kita, dan kita doakan ya kepada orang muslim hidup dan mati. Kerana semua doa-doa kita itu, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, orang muslim yang kita doa, Allah maghfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berapa banyak orang muslim, ya Rasulullah kata kalau kita doa untuk mereka, ya dengan cara itu pun setiap seorang itu kita dapat pahala. Bilion orang Islam dalam ni. Kita tak mampu untuk menyebut nama 10 orang pun jenuh kita nak menyebut. Ini kan pula berbilion umat Islam. Tetapi bila kita sebut sahaja, maka Allah akan ampunkan dan Allah berikan pahala itu kepada kita. Berbilion pahala kita dapat. Subhanallah. Jangan lepaskan pahala-pahala yang amat besar yang begini. Ya, baik. Jadi hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian Al-Asma'i berkata, aku pernah bertanya kepada seseorang, yakni Arab Badawi, apakah rahsianya sehingga kamu dipanjangkan umur? Dia menjawabkan, aku tinggalkan hasad. Ya, aku tinggalkan hasad. Wallahu alam, dalam bab itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, cuma yang kita tahu umur telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada pendek, tidak ada panjang. Ya, cuma mungkin ini pandangan dia, yang mana apabila dia tanya sehingga kamu dipanjangkan umur, yang saya lihat dalam bab ini yang dimaksudkan dalam hubungan silaturahim, ya, Allah akan berkati umur. Ya, umur memang tidak dapat ditambah dan dikurang, ya, yang mana ianya telah ditetapkan. Maka kalau kita melakukan silaturahim, maka umur kita diberkati. Ya, dipanjangkan dalam hadis tu maksudnya diberkati. Maksud diberkati, kita akan merasakan usia kita tu masya-Allah panjang dalam keadaan kebaikan. Okey, baik. Wallahu a'lam. Selesai. Yang ketiga, bencana di balik hasad. Okey, bencana di balik hasad terus dalam minda saya adalah iblis. Ya, itu kesan daripada hasad, daripada makhluk yang tinggi setinggi malaikat, setaraf malaikat tiba-tiba menjadi setaraf dengan ahli neraka. Ya, begitu dahsyat ya kesan daripada hasad, setinggi malaikat pada asalnya terus down, jatuh daripada kemuncak sampai ke bawah. Bayangkan kemuncak
gunung yang tinggi atau bangunan yang tinggi disebabkan hasad terus berada di bawah muka bumi. Dahsyat. Ya, ini merupakan satu kegerunan bagi mereka yang hasad. Okey. Seperti penyakit hati pada umumnya, hasad mempunyai banyak keburukan serta kemudaratan bagi pemilik sifat ini. Berikut kami sebutkan beberapa di antaranya. Okey. Orang yang bersifat hasad ni banyak keburukannya. Jadi diterangkan di sini hanya beberapa perkara yang mungkin ada lagi tidak dinafikan. Hanya Allah yang mengetahui. Cuma dia menerangkan kepada kita supaya kita berhati-hati supaya tidak terjebak dalam bab hasad ini. Pertama, membenci takdir Allah. Ya, seorang yang hatinya telah diliputi hasad akan mudah tidak suka terhadap nikmat yang ditakdirkan Allah untuk orang lain. Ingatlah bahawa ketidaksukaan terhadap pemberian nikmat tersebut pada hakikatnya adalah tidak suka dan menentang takdirnya. Ya, bila dia membenci takdir Allah, maksudnya di sini bila dia tengok orang tu dapat lebih, dia macam tak setuju kenapa Allah bagi dia, kenapa Allah bagi dia, tak bagi kepada aku. Ya, itu dia. Seolah-olah dia menafikan sifat qada dan qadar yang Allah telah tetapkan. Rezeki Allah dah bagikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita bukan pilihan kita. Kita kena terima aja. Dia tak boleh. Dia rasa tak kenalah. Ya, dia pun nak juga. Okay, ini di antara dengki. Ya, kesan daripada sifat hasad, dia telah menafikan takdir Allah. Yang kedua, melahap kebaikan. Hasad akan melahap kebaikan pemiliknya bagaimana kobaran api melahap kayu bakar yang kering. Kerana biasanya orang hasad melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai. Seperti menyebut keburukan-keburukannya, menghasut orang lain agar membencinya atau merendahkan martabatnya. Semua itu termasuk dosa besar yang bisa melumatkan habis berbagai kebaikan yang ada. Ini di antara orang hasad. Itu pasal dalam maaf kata dalam politik yang kita ada dalam sistem demokrasi ini, kita menyaksikan orang mencela orang ini mencela hatta dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat, dalam mana-manalah yang mana kita menyaksikan memaki, hamun, mencerita keburukan si fulan. Itu adalah sifat orang yang hasad, dengki dalam hati. Ya, hasad. Kerana sistem demokrasi ini dia bukan pandai bekerja sangat tapi pandai bercakap. Dan na'udzubillah min zalik. Kenapa? Dia pandai bercakap untuk didebatkan di dalam sidang mereka. Tetapi tahu tak kesan daripada perbuatan itu bila dia memaki seseorang, mencela seseorang. Bayangkan, saya tak boleh nak terima apabila ya di dalam parlimen itu perkataan-perkataan bodoh keluar, perkataan-perkataan berbagai perkataan, ya tuan-tuan dan puan-puan, ambil minda kita ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takut kepada Allah dan katakan perkataan yang baik-baik. Ya, kata perkataan yang baik-baik. Itu pasal para ustaz ya berhati-hati. Ini ada pula ya tengah viral seorang ustaz tu cakap bahasa-bahasa lucah dalam kuliah dia, dalam masjid, bahasa-bahasa yang na'udzubillah, yang bukan bahasa seorang ustaz. Ya, na'udzubillah. Dia cakap, na'udzubillah lah, kita nak bercakap pun tak kena. Tapi mencarutnya, bahasa lucahnya, bahasa-bahasa yang tidak seharusnya diucap di khalayak ramai, di dalam kelas, ya, apatah lagi di dalam masjid rumah Allah tu. Tapi itu menjadi, itulah masyarakat kita dididik. Kalau tak ada kuliah yang menggelak ketawa, itu bukan kuliah. Ya, itu tak menarik perhatian. Kita tidak pernah dididikkan dengan ilmu. Kuliah yang berilmu. Kita dididik kuliah yang lawak. Kuliah-kuliah lawak. Lepas tu datang kuliah kalau bahasa-bahasa macam tu, jadi ustaz pun sebut kan. Jadi berbahaya, tuan-tuan dan perempuan, ittaqillah. Ya para ustaz dan ustazah, ittaqillah. Takut kepada Allah. Pertama, bahasa tu jaga, dan dalil-dalil mestilah betul. Jangan ikut hawa nafsu. Dan penafsiran-penafsiran mestilah betul. Bukan ikut hawa nafsu. Na'udzubillah. Ya. Kerana apa? Ucapan-ucapan yang begitu ataupun sifat-sifat yang begitu adalah satu sifat yang tidak baik. Apatah lagi hasad itu, dia hasad kepada seseorang, ya, maka dia seperti saya nak gambarkan yang Rasulullah kata, atadru ma muflis tu, tahukah kamu muflis ini? Di antara dengan sifat hasad tu, dia mengumpat seseorang, memburuk-burukkan seorang tu, dia perumpamaan kayu bakar. Okey, tak apa, kayu bakar tu mungkin kita tak nampak sangat kan. Kita ambil macam orang merokok tu,
Kita terpaksa pakai misal tu kerana itu lebih terang. Kerana zaman ini itu je ada. Kalau zaman dahulu, okey kita boleh sebut kayu bakar tu pasal zaman tu ramai orang yang nak masak pakai kayu bakar. Zaman saya kecil-kecil, saya tengok nenek saya tu masak pakai kayu api lagi. Bolehlah kita nampak. Tetapi yang kedua, zaman dahulu pakai ubat nyamuk. Ubat nyamuk tu di antara perkara yang mengajar kita tentang konsep kefahaman ini. Apa dia? Amalan kita adalah seperti ubat nyamuk tu, lalu dibakar disebabkan umpatan kita mencerca, mencela kan, maka ubat nyamuk tu dia memakan amalan-amalan soleh kita ni, ganjaran pahala tu sikit tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari. Rokok tu, orang hisap yang panjang tu, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Begitulah amalan kita, ganjaran pahala tu makin lama makin sikit, hilang. Ubat nyamuk hilang, sampai pagi kita tengok ada habis. Ya, dah habis ubat nyamuk tu. Dan rokok pun habis daripada hisapannya. Dengan arti kata lain, amalan yang soleh itu hilang sebegitu tanpa kita perasan. Sayang. Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya sayang sekali. Kerana umur kita ni, masalah umur sekarang, umur kita makin lama makin tua, amalan kita makin lama makin tak kuat dah kita nak lakukan sebanyak waktu zaman muda. Tetapi zaman muda kita penuh dengan dosa-dosa. Bayangkanlah bagaimana kita nak cover balik, tak semudah itu. Tetapi dahlah kita tak boleh nak cover balik. Kita adakan amalan-amalan yang jahat yang memakan amalan-amalan yang lama tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, oleh kerana tu saya mengingatkan dalam perkara ini, kena berhati-hati, kena takut kepada Allah. Ya, kenapa? Kerana perbuatan itu akan merosakkan siri amalan. Oleh kerana tu, ni buku saya yang saya tulis perkara-perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh ataupun ganjaran amalan soleh ni, ya, ianya merupakan satu perkara yang amat penting kita tahu. Kerana dia membatalkan banyak amalan-amalan kita habis jadi debu yang berterbangan. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan, banyak amalan-amalan, terutamanya dari sudut kita nak bertaubat, qiyamul lail kita nak bertaubat, puasa kita, sedekah kita yang akhirnya Allah membesar-besarkan. Tetapi akhirnya mereka, amalan-amalan ini akan jadi debu yang berterbangan kalau kita tak menjaganya. Oleh kerana itu saya karangkan buku ini disebabkan saya tengok suasana masyarakat kita. Ya, maaf tuan-tuan dan perempuan, memang saya karang ini disebabkan suasana masyarakat kita yang telah terjebak dalam banyak perkara, terutamanya masalah syirik, masalah mengumpat dan mencela, masalah-masalah berkaitan dengan khurafat, bid'ah. Maka saya lakukan, terpaksa kita buat kerana kita nak menyampaikan mesej, udahlah tu, tinggalkanlah tu, kerana kehidupan kita nun di sana adalah lebih baik dan lebih cantik untuk kita. Baik. Kemudian yang ketiga, menyengsarakan hati. Setiap kali orang yang hasad menyaksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka hatinya semakin sesak dan sengsara. Matanya akan selalu mengawasi keadaan orang tersebut. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmatnya kepada orang lain, setiap kali itu pula dia berduka dan hatinya semakin merana. Ya. Apalah masalah dia? Ya, tetapi dia tak boleh tengok. Dia jadi geram. Itu yang menyebabkan hati dia jadi kecut, jadi tidak tenteram. Tidur malam tak boleh, duk fikir orang yang dia hasad tu. Kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat. Kenapa dia dapat, aku tak boleh dapat. Dia duk sibuk dalam benda tu. Produktifkan diri kita. Tinggalkan itu, okey, aku bina satu kekuatan untuk aku membinakan seperti mana dia binakan. Apa salahnya? Sharekan perbincangan. Macam mana kamu boleh dapatkan begitu. Tetapi dia tak boleh dalam bab ini. Itu pasal orang hasad takkan mampu untuk men-challenge orang yang dihasadinya. Melainkan dia akan mengkhianati orang itu. Ya, dikhianati sampai terduduk di penjara sampai berbagai-bagai. Kalau boleh sampai dibunuh. Yang disebutkan dalam kisah Yusuf. Selagi tak kena orang tu, memang dia tak puas hati. Ya, subhanallah. Kisah Yusuf amat menarik. Jadi, dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, hati kita memerlukan ketenangan. Kita ni hidup memerlukan ketenangan. Kita tak mau hidup kita dalam gelisah. Aku banyak harta tetapi aku tak boleh tidur dengan lena. Aku banyak harta, aku masih lagi dalam kekusutan. Tuan-tuan dan perempuan, ketenangan itu yang kita cari sebenarnya.
harta yang banyak, apa yang banyak, ya. Tetapi kalau ketenangan tak ada, maka dia tidak akan berfaedah baginya. Saya dah berjumpa seorang hamba Allah tu, begitulah sampai ke Amerika, dia kata, tempat mana saya pergi nak dapatkan ketenangan, Ustaz, tapi tak dapat. Dia nak mencari ketenangan, sedangkan ketenangan itu ada di depan mata. Sedangkan ketenangan itu ada pada ayat Al-Quran, ada pada agama. Kita je yang terlepas pandang. Ya. Kita pergi cari ke tempat lain tanpa mencari kepada sumber kehidupan kita. Apa sumber kehidupan kita? Ya. Allah jadikan kita, itulah sumber kehidupan kita, yakni Allah. Ya, kita tak kenal Allah, maka akhirnya kita dalam keadaan awang-awangan. Apabila kita sakit, Allah tempat kita mengadu. Apabila kita nak mati, Allah tempat kita kembali. Ya, oleh kerana itu kita kena kembali kepada Allah bila-bila masa, dan itu memerlukan sedikit sahaja masa kita menung fikir tentang Allah itu Tuhan yang maha hebat. Ya, kalau kita tak mampu untuk meruangkan masa untuk mengenal Allah, memang takkan jumpalah ketenangan. Okey? Yang keempat, menyerupai orang Yahudi. Sifat hasad adalah salah satu tabiat bawaan orang Yahudi, dan menurut kaedah siapa yang di dalam dirinya terdapat ciri khas orang kafir, maka ia termasuk bahagian mereka. Terkait ciri khas tersebut, Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia di bahagian mereka. Okey. Dalam bab ini agak menarik sedikit, bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, ialah berkaitan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia bermula daripada siapa Yahudi ni? Yahuda. Ya, daripada mula anak-anak yang disebutkan Bani Israel, anak-anak Israel, macam kita Bani Adam, anak keturunan Adam, kemudian keturunan-keturunan tu dikaitkan dengan Bani Israel, keturunan Bani Israel ini adalah Yahudi. Israel itu nama Nabi Yaqub. Ya, nama Nabi Yaqub itu Israel, dan dikenali dengan Yaqub dan dikenali dengan Israel. Okey? Dua-dua disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita dah tahu 10 adik-beradik Yaqub ini, ya, dia ni pertama Nabi Yaqub berkahwin dengan kakak kepada mak Yusuf tu. Maka dapat 10 anak. Lepas kakak dia meninggal, maka bak kata orang lama salin tikar. Ya, maksudnya dia ambil adik dia. Ceritanya panjang, kita tak nak bicarakan. Yang dinamakan adik itu Rahil. Ya, ibu Nabi Yusuf namanya Rahil. Daripada nama anak isteri Nabi Yusuf ataupun ibu Nabi Yusuf itu, maka saya namakan anak saya seorang tu Rahil. Ya, pasal melihat kesabaran mak dan ayah ni cukup hebat. Ya, menarik sekali. Maka Rahil yang dikaitkan, tapi wallahu alam kedudukan hadis tu ada khilaf sikit. Ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif. Ala kulli hal, dikatakan kecantikan Yusuf dan ibunya separuh kecantikan Adam. Maksudnya Rahil tu cantik, ya. Maka sabar, cantik, ya. Begitulah kedudukannya. Maka daripada keturunan Nabi Yaqub itu yang 10 tu terkenal dengan kedengkiannya. Maka anak Bani Israel yang disebutkan Yahudi itu, maka muncullah orang Yahudi ni sifat dia dengki. Dengki. Nabi akhir zaman tu tak dapat kepada mereka. Dengki, hasad mereka terlalu sangat sehingga kemuncak mereka nak bunuh Rasulullah. Kerana dengki. Mereka ni tak boleh orang lebih daripada mereka, disebabkan Allah pernah melebihkan mereka daripada orang yang lain pada zaman dia. Tetapi kemunculan Rasulullah, maka umat Islam menjadi orang yang terbaik, mengalahkan mereka. Itu yang mereka dengki sangat tu. Okey. Jadi perbuatan hasad ini menyerupai orang Yahudi. Jadi di sini mengisyaratkan, ya, ada perkara-perkara yang tidak benar, tidak dibenarkan kita mengikut sesuatu tu. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, sesatu kaum itu, maka dia di kalangan kaum tersebut. Kalau kaum tu terutamanya ahli kafir, orang yang ahli neraka, kita nak ikut? Takkan kita nak ikut. Ya, dia tu orang jahat. Takkan kita nak ikut? Dia pencuri. Aku nak ikut pencuri. Ada orang kata begitu, melainkan orang yang gila je. Ya, dia orang gila. Aku nak ikut orang gila. Lagi sakit. Ya. Maka di sini mengisyaratkan kita dilarang mengikut rentak-rentak kepada 5 perkara. Pertama, ya, bila disebutkan tashabbahu biqaumin, man tashabbaha biqaumin. Okey. Yang pertama, kita dilarang mengikut orang kafir.
Tak kira lah kafir itu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun ahli Authan, penyembah berhala seperti orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, ya, orang Cina, ya, yang menyembah berhala tu. Begitu. Orang kafir. Yang kedua, kita dilarang mengikut orang yang fasik. Orang yang zalim dikategori orang fasik. Orang fasik ni walaupun dia Islam tetapi dia fasik. Dia dibuat perkara-perkara yang tidak seharusnya berlaku. Yang melanggar syariat. Kan orang Islam sendiri ada minum arak, ada yang berzina, apa. Itu semua perbuatan fasik. Orang yang fasik. Tetapi dia still Islam. Tak boleh diikut. Macam orang nak ikut mak motor, ya, rempit-rempit, ataupun orang yang, yalah, yang kita hoha-hoha tu. Maka tidak boleh. Okay, jadi orang kafir, tu pasal waktu orang kafir yang muncul di zaman kononnya style rambut Lady Diana kan. Dia kalau nak buatlah, tapi jangan dinisbahkan kepada Lady Diana. Ataupun jalan macam Michael Jackson berjalan tu, oh, lepas tu menari pula break dance ikut ala-ala orang kafir, tak boleh. Jadi orang yang fasik, kita nak ikut cara orang fasik, sama ada bentuk berbicara, bentuk cara gaya dan semua tu, ya, penipu apa semua tu, itu orang fasik. Yang makan riba, yang menipu orang, yang, ya, berbagai-bagai, ya, itu orang fasik. Okey. Dua. Yang ketiga, tasyabbuh menyerupai lelaki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai lelaki. Ya, tak boleh. Kalau kenapa? Lelaki tidak akan sama dengan perempuan. Allah ada sebutkan dalam surah Ali Imran. Lelaki tidak sama dengan perempuan. Dan kita berhadapan dengan fitnah ini kerana dalam isu seorang rakyat Malaysia yang pergi ke Mekah dalam keadaan dia lelaki tapi pakai perempuan, dia masuk ke tempat-tempat perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Haram hukumnya. Kenapa? Orang yang tasyabbuh, lelaki yang menyerupai perempuan, kalau dia terlibat kerana dilaknati. Kerana dilaknati perbuatan itu, tak kiralah gaya dia ke penjelmaan dia ataupun perwatakan yang digunakan tu bentuk perempuan, ya, rambut panjangnya, lepas tu lembut-lembut, ala-ala pakai lipstick lah apa semua tu, ya, tu dah dilaknati. Kemudian kalau dia buat operate, ya, buat operate, dia besarkan, maaf kata, buah dada dia, lepas tu dia hilangkan kemaluannya, dilaknati dari satu sudut yang lain, mengubah ciptaan Allah. Nampak tak betapa teruknya orang lelaki yang menyerupai perempuan. Dan na'udzubillah, kalau dia, maaf kata, ya, dia berhubung jenis, maka dia di antara perkara yang berbahaya, termasuk kaum Nabi Lut. Dilaknati. 3 dilaknati. Asyad, ya. Ada perempuan yang menyerupai lelaki pula, dia dilaknati kerana menyerupai kaum lelaki. Tapi rasanya dia nak tambah itu ini, rasa tak ada kot. Tak mampu dia nak tambah apa itu ini. Ya, maka laknat dia pada menyerupai lelaki itu saja. Okey, sekarang menyerupai orang kafir, dilaknati, menyerupai orang-orang fasik, kemudian menyerupai lelaki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Yang keempat ialah menyerupai syaitan. Kerana Allah telah mengisytiharkan syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kami tak ikut syaitan. Tak. Kita ingat ikut syaitan tu apa? Bertanduk. Ya, syaitan tu bertanduk. Baru kita ikut. Ataupun rambut kita macam rambut syaitan tu yang apa, bangun-bangun tidur tu, si orang perempuan yang tak ada, rambut dia tu dia mak kan. Tak. Bukan itu. Tetapi di sana ada benda-benda yang terlarang. Seperti Rasulullah kata, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Syaitan itu makan dan minum tangan kiri. Kadang-kadang kita kan minum tangan kiri. Ya, jangan, berlatih, tinggalkan. Kerana kita tak nak mengikuti syaitan. Kita nak mengikut Rasul. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan? Ya, kalau kita minum tangan kanan, confirm dapat pahala ittiba'ur Rasul. Ikut kalau minum tangan kiri mungkin kita tak sedar tu, mungkin dimaafkan. Tapi kalau kita tahu dah ikut syaitan tapi minum, dia berdosa secara direct. Okey? Oleh kerana itu elakkan. Ianya dicela. Okey.
Lepas tu tasyabuh bisyaitan juga, di antaranya kalau ikut hadis memakai pakaian kasut, sebelah ada kasut, sebelah tak ada kasut. Itu mungkinlah tak ada bagi kita. Tapi kebanyakan kepada makan dan minum. Ya. Okey. Dan yang kelima adalah tasyabuh bi haiwanat, menyerupai binatang. Kenapa Allah telah mengangkat kita makhluk yang mulia, tiba-tiba kita nak menyerupai binatang. Ini semua ya, dalam saya sedang buat satu buku makeup yang dilaknati oleh Allah. Ya, ini di antara perkara yang kita bahaskan. Kerana ramai orang yang terjebak dalam makeup yang dilaknati oleh Allah. Nak makeup tak jadi salah, makeup lah. Tetapi bila makeup itu tidak mengikut panduan ilahi, kerana Allah yang jadi, Allah takkan biar kita. Allah nak kita cantik. Ya, tetapi berhati-hati. Jangan kecantikan kita ini mengikut rentak-rentak haiwan, mengikut orang kafir, mengikut begitu-begitu. Ya. Jadi di antara makeup yang tercela itu adalah menggunakan kalau saya alhamdulillah itulah pertama kali saya bertemu dengan Syekh Saleh Husaimin rahimahullah, yang mana saya nak jumpa Syekh bin Baz tak dapat, Syekh Albani tak dapat, tapi Syekh Saleh Husaimin saya dapat jumpa, saya cium dari dia kan. Seronok sangat waktu tu saya di Madinah tahun 98 ya, sebelum dia mati. Jadi di situ saya dengar fatwa dia di dalam Masjid Nabawi, di tempat diganti tempat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang mana dia ceramah waktu tu, dia katakan di antara tasyabuh bi haiwanat ialah seperti memakai konteks lens tu, ya, macam mata harimau kan, dia ada jenis contact lens yang mata kucing, mata buaya kan. Oh okey, itu menyerupai, maka tidak dibenar, ya, tidak dibenar. Baik, jadi itu perkara yang kita lihat, ya, perbuatan tasyabuh. Jadi 4 dalam bab yang kita bicara sekarang, menyerupai orang Yahudi, sifat dengki itu adalah menyerupai orang Yahudi. Ya, dan bahkan menyerupai syaitan, iblis. Yang kelima, hasad tidak akan mengubah takdir. Ini di antara perkara yang amat penting, beriman dengan qada dan qadar. Hasad tidak akan mengubah takdir. Seberapa pun besar kadar hasad seorang itu, ia tidak akan menghilangkan nikmat yang Allah telah kurniakan. Jika telah disedari bahawa itu adalah satu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati? Ya, ianya telah ditetapkan Allah, rezeki dia begitu. Begitulah, ya, ditakdirkan begitu. Cuma dalam bab ini, ya, seharusnya kita faham apa sebenarnya. Kita tak kisah, ya, tak kisah seorang itu mempunyai harta yang banyak, ya, tak kisah orang itu ada harta ke, orang tu kaya macam mana sekalipun. Cuma yang perlu yang kita harapkan ialah mereka itu mendapat petunjuk Allah. Bukan dengan adanya dengki. Kita nakkan ia mendapat petunjuk Allah. Barulah kita merasakan ianya baik dan ianya tidak salah. Tetapi bila kita merasakan bahawa ada perasaan dengki di dalam hati kita, maka disitulah yang menjadi isunya tak baik. Saya agak tertarik dalam bab ini kenapa apabila Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Firaun, ya, nikmat. Okey, kamu telah berikan kepada Firaun nikmat, dan dengan nikmat itu mereka derhaka." Maka nampak ya, dah minta dah petunjuk, dah seru dengan berbagai seru, tetapi dia masih lagi tidak mau beriman. Lalu Musa bukan dengki kepada harta dia, tetapi disebabkan harta itu maka mereka lupa diri mereka. Ya, disebabkan harta itu mereka lupakan Allah. Itulah puncanya. Di situ saya cuba tengok balik ayat berapa ya, yang mana Allah mengabulkan doa Nabi Musa, ya, disebabkan mereka itu lalai, dah diberi harta tetapi mereka masih juga tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dengki tetapi mengingatkan balik supaya engkau dah bagi nikmat ya Allah, tetapi mereka ingkar juga. Okey, itu tak apa. Tapi dalam bab kita ni kita berdoalah, ya, Allah bagi petunjuk. Kalau orang tu tak baik, bagi petunjuk. Dia ada adab ya. Walaupun orang tu misalnya orang yang fasik, kita bukan boleh menggunakan dia tu orang yang buat dosa, buat fasik kan boleh. Tak boleh. Ya, kena ada batas-batasnya. Itu pasal kalau tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan macam isu yang
yang pernah dikeluarkan dalam akhbar apa semua. Misalan, seorang artis dituduh berzina kan. Jangan cepat melatah. Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Kerana syarat berkaitan dengan zina ni yang menyaksinya mata kepala kita dan saksi 4 orang kena ada. Kalau tak, jangan bicara teruk kita depan Allah. Walaupun artis. Walaupun orang kafir. Tak boleh. Dalam bab-bab yang begini tak boleh. Ya, jangan main-main. Ya. Itu hukum hakam yang ditetapkan. Kita diarahkan tutup mulut kerana kita tak tahu. Ya. Walaupun kita nampak, kena ada 4 saksi. Kalau tidak, tak boleh. Teruk kita nanti di akhirat. Ya. Itu dia syarat-syarat. Kecuali seorang suami dia, itu lain cerita. Itu lantaklah. Masalah rumah tangga orang, satu lagi saya nasihat, jangan masuk campur. Tuan-tuan dan perempuan, tolonglah jangan masuk campur. Masalah rumah tangga artis terutamanya, kita pula sedap nak goreng-goreng juga. Jangan masuk campur, biarkan mereka selesaikan urusan mereka. Jangan kita jadi penyedap kuah untuk buangkan amalan kita. Ya Allah, saya tengok dalam bab ini berapa ramai juga orang-orang agama ni terlibat dalam bab-bab artis bergaduh keluarga dia. Kita pula yang bagi idea, pandangan. Salah tu. Ya, nak bagi ke artis tu, pergilah kamu sini. Itu pasal saya dalam bab ini suka, ya, baik kau orang settle lah di mahkamah. Jangan nak di-viralkan ataupun ditemuramahkan. Tak baik, tak usah banyak bercakap je lah. Ya, bila kita buka je mulut, terus masuk Facebook, terus masuk dalam akhbar-akhbar yang mana dia bukan menyelesaikan masalah tetapi mengkeruhkan masalah. Benda yang boleh disettlekan dengan baik tanpa pengetahuan orang ramai, tapi dia jadi lagi viral yang menyebabkan masing-masing ego kepada diri mereka. Na'udzubillah. Kenapa? Hasad tidak mengubahkan takdir. Yang keenam, menafikan kesempurnaan iman. Sifat hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang kalian tidak akan mencapai kesempurnaan iman hingga menginginkan untuk saudaranya kebaikan-kebaikan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Ya. Iman kepada dalam bab ini, kelazatan iman, kemanisan iman ialah apabila seorang itu inginkan saudaranya mendapat kebaikan-kebaikan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Berarti kita ni suka, ya, alhamdulillah dia dapat baik, dia dapat yang ni, dapat yang tu kan. Alhamdulillah, kita suka. Ya, maka itu tanda sifat iman yang sempurna. Tapi bila tak ada, bila kita tak suka dia dapat kebaikan, kita tak suka dengan apa yang dimiliki, maka dia ada masalah dalam sifat-sifat tersebut. Berdasarkan hadis di atas, seorang mukmin seharusnya merasa sedih apabila melihat ada nikmat Allah yang dicabut dari saudaranya sesama mukmin. Seseorang yang tidak merasa sedih atau hilang nikmat Allah Ta'ala dari saudaranya belum bisa dikatakan menginginkan untuk saudaranya kebaikan-kebaikan yang diinginkan olehnya sendiri. Dan itu bertolak belakang dengan konsep iman yang sempurna. Bila tak ada perasaan begitu. Itu pasal alhamdulillah, saya rasa kita ni semua ada paling kurang sikit. Misalnya kita dengar, oh di Palestin apa yang berlaku, terasa alah sedih kita kan. Oh di sana berlaku terhadap orang Islam, ya, sedih kita rasa. Itu cantik dah, ya. Cantik dah sangat-sangat. Kerana ada unsur keimanan, kesempurnaan iman tu. Walaupun kita paling kurang tak dapat nak bantu, doa. Kita doakan, ya Allah, peliharalah mereka, selamatkan mereka. Itu amat penting dalam siri doa kita. Ya, besar pahalanya. Baik. Melalaikan dari doa, hasad menyebabkan pemiliknya lupa berdoa untuk mohon kurniaan Allah atas dirinya. Akibat selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, dia pun tidak pernah berdoa untuk meminta kurniaan Allah bagi dirinya sendiri. Padahal Allah berfirman, ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain.
Kerana bagi lelaki dan bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonkanlah kepada Allah sebahagian dari kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nampak tak? Ayat ni begitu menarik sekali sebenarnya. Dia diberikan lafaz umum tentang melalaikan doa, ya. Melalaikan doa disebabkan dengki. Itu maksud dia dalam bab ini, wanita dengki kepada lelaki disebabkan apa? Lelaki dapat kelebihan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah telah memberikan ayat Al-Quran dan peruntukan itu dah memang betul. Itu je set dalam minda kita. Cuma jika berlaku penyelewengan itu bukan datang dari Allah, itu datang dari kita sendiri atau empunya diri. Allah telah bagikan duit kepada kita. Misalnya kita dapat RM100. Kemana kita buat? Adakah kita beli yang berfaedah atau tidak berfaedah? Tetapi kalau kita beli tak faedah, takkan kita nak claim Allah yang salah. Kita diberikan akal untuk berfikir. Okey? Begitu juga dalam bab-bab yang lain, termasuk dalam dijadikan manusia dan lelaki dan perempuan. Semua mengikut bidang masing-masing dan peruntukan masing-masing. Okey, saya bagi contoh. Harta lelaki dan harta perempuan sama. Jangan lelaki tu ingat aku kahwin dengan perempuan kaya, aku nak bolot harta dia. Tak boleh. Itu harta dia. Lelaki tidak boleh ambil harta perempuan tanpa izin mereka, walaupun dia seorang suami, dan seorang isteri tidak boleh ambil harta suami sesukanya tanpa izin suami, kerana itu harta suami. Ingat ya, ini ramai yang salah faham. Ingat, okey, harta isteri, isteri. Harta suami, isteri pun milik juga. Tak. Bukti dia, apabila suami mati, harta tu milik siapa? Milik difaraidkan. Di sana ada untuk anak-anak lelaki, anak perempuan, untuk isteri, untuk emak, untuk ayah. Itu kalau ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, maka sebahagian dia, adik-beradik, di bahagian bapa dia, dia jadi begitu. Ya. Dia semua ada benda-benda yang dihadang mahjub itu dan ada yang dilepaskan. Itu dia, harta pada seorang lelaki. Kalau isteri mati, harta dia pun begitu juga. Ya, begitu juga. Ianya bukan milik suami semata-mata, milik anak, milik emak ayah dia, ya, itu dia ambil kira. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila Allah bagi, antara lelaki dan perempuan ada beza. Cuma apabila Allah meletakkan faraid yang menyebabkan sistem Islam dia sangat marah, ya, dia sangat marah. Dia kata Allah tak adil, bagi lelaki lebih dua nisbah satu. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 nisbah. Dia bukan tak adil pada Allah, tak adil pada kita yang tak didik anak-anak kita. Macam kamu, sistem Islam tak pernah dididik dengan ilmu agama, cuba nak bercakap Islam, itulah jadi dia. Kita tidak pernah didik sebagaimana orang dahulu didik. Anak adalah pahlawan, anak adalah gagah, anak lelaki adalah orang yang berjuang menjaga kaum keluarga. Mereka itu dididik dengan perasaan yang begitu. Seorang anak lelaki bertanggungjawab mak dan ayah dia, hidup ataupun mati. Seorang anak lelaki bertanggungjawab kepada adik-beradik dia, lelaki ataupun perempuan yang belum selesai urusan kehidupan mereka. Apa dia yang berkahwin ataupun semua tu. Itu dia anak lelaki. Bila seorang mati, ayah dia mati, maka anak lelaki mengambil alih. Dia kena pastikan mak dia hidup selesa. Dia kena pastikan adik-beradik dia ditanggung, dijaga. Tapi itu tak pernah kita ajar kepada anak-anak kita. Yang menyebabkan anak kita ni, dia tak ada benda tu dalam minda dia. Dia tahu, oh aku dapat lebih 2 nisbah 1, maka aku nak bolot. Dia gunakan untuk dia, anak dia, isteri dia. Jadi, harta itu jadi begitu. Sedangkan, dengar ya, harta yang dimiliki oleh lelaki 2 nisbah 1 itu, ya, adalah harta yang belum tentu dia dapat 1/4 sekalipun. Ya. Kalau sebiji itu, harta yang penuh tu, misalnya saya bagi contoh 1,000, belum tentu dia dapat RM250 sekalipun.
Kerana apa? Kerana dia nak agihkan, dia nak tengok mak dia, kehidupan mak dia macam mana, nak pastikan makan minum maknya yang tinggal, nak pastikan adik-beradik yang belum kahwin, kalau yang dah kahwin tu ya diceraikan, dia nak pastikan bagaimana selamat ke tidak. Kalau yang lain tu pula bagaimana kalau ada adik-beradik yang cacat, adik-beradik yang sakit, semua tanggung anak lelaki. Itu yang dikatakan belum tentu 1/4 daripada 2:1 dimiliki oleh lelaki. Itu betul. Tapi kita ni tak faham tentang hukum Allah. Terus petikai kenapa Allah bagi 2:1 kepada anak lelaki. Ya, kejahilan kita. Kita yang jahil, yang tak adil mendidik anak-anak. Kita didik anak-anak kepada ke arah neraka. Tu je. Senang cerita. Okey, baik. Mana kita tadi? Okey. Jadi Allah berikan dalam ayat ni, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu, sebahagian yang lain. Kerana bagi lelaki bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohon kepada Allah sebahagian dari kurniaannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan di sini saya mengingatkan kepada kaum wanita ya, yang mana kalau ada yang dah kahwin ke belum kahwin, dia kena faham kaedahnya. Bila dia berkahwin, suami hanya milik, isteri hanya milik kepada suami itu dalam bentuk tubuh badan, ya, arahan. Tetapi harta tetap milik wanita. Pasal saya dapat benda ni, ya, orang bercerita, ya, sampai dekat suami tu kata, harta kamu punya harta pun aku punya. Tak, no. Ya, kita tak faham begitu. Agama tidak faham begitu. Ya, kita menyaksikan di kalangan para sahabat miskin, tapi isteri dia kaya. Ya. Sehingga kan isteri kata nak bersedekah. Lalu suami kata, bersedekah kat aku dulu. Kan aku miskin. Kan. Menunjukkan. Dan Rasulullah mengiyakan. Ya, suami kan yang paling rapat. Sedekahlah. Menunjukkan harta isteri, harta isteri. Harta suami, harta suami. Bukti lagi harta suami itu milik suami apabila Hindun berdepan dengan masalah Abu Sufyan yang kaya tapi kedekut. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kaya tapi kedekut. Lalu, bolehkah aku mengambil hartanya? Lalu Rasulullah membenarkan dengan syarat keperluan sahaja. Beli baju yang sesuai untuk kamu. Bukan beli baju, lepas tu beli baju ni, baju tu beli. Lepas tu, berbagai-bagai baju. Mentang-mentang nak raya, dia bantai 10 baju. Tak, satu je untuk pakaian kamu yang menutup aurat kamu. Yang ini bersesuaian. Dan beli bahagian makanan kamu untuk harian kamu, dan juga perubatan yang berkait-kaitlah dalam asas kehidupan kita. Itu je. Dia bukan nak enjoy, siap enjoy. Tak. Itu kalau suami yang kedekut. Kalau suami yang tak kedekut tu, kita managekan harta dengan baik. Itu pula kaedah dia. Dan kalau suami tu yang berkira, ya, bila suami tu kata, pakailah. Ya, boleh tak pakai kad ke? Pakailah yang betul-betul. Tak payah nak kita bertanya lagi, abang nak pakai ni, nak pakai ni. Dia kata pakailah. Kan? Pakailah. Jangan, abang nak pakai ni, dia jadi rimah, dia kata stop. Tak boleh pakai. Padan muka kita. Jadi pakai je lah. Tak. Cuma pandai-pandai kita managekan. Itu kaedah yang saya bagilah. Ya, wallahu'alam bisawab. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, amat penting dalam bab ini, ya, kita melihat tentang kelebihan seseorang itu, dan jangan berdengki. Ya, jangan berdengki. Tolonglah jangan berdengki. Kerana ianya akan memutuskan, ya, kebaikan dalam kehidupan kita, yang mana ianya akan memberikan impak yang tak baik ke dalam keluarga kita. Baik, yang nombor 8, kita habiskan sedikit lagi yang 8 ni. Meremehkan nikmat yang ada, sifat hasad menyebabkan pemiliknya menganggap remeh nikmat Allah pada dirinya. Dia selalu beranggapan bahawa dirinya tidak diberi nikmat, tetapi orang yang dengkinya telah memperolehinya, atau dia merasa bahawa orang tersebut memperolehi nikmat yang lebih besar daripadanya yang diperolehi dirinya. Akibat dia meremehkan nikmat yang ada, dia tidak mahu mensyukurinya. Ini di antara perkara, ya, dia tidak merasa nikmat apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak merasakan dia telah dikategorikan orang yang bertuah.
dan dia tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan, dan itu adalah berbahaya. Kerana apa? Bila sampai tahap dia rasa dirinya tak cantik, maka dia nak buat perkara yang diharamkan, mengubah ciptaan Allah. Dia rasa dirinya miskin sedangkan dia boleh hidup dengan baik, maka dia akan membuat perkara yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan perkara-perkara yang tak baik. Maka ini di antara perkara yang menyebabkan kita meremeh nikmat Allah, kita merasakan nikmat Allah itu tak adil. Maka ianya akan menyebabkan kita bertambah dosa dan bertambah buruk sifat-sifat ini yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tidak berusaha untuk mengubahkan diri kita, maka siapa lagi yang akan mengubah diri kita? Maka dalam bab ini berusahalah kita menjadikan diri kita di antara orang yang terbaik, yang sentiasa ingin mengubahkan diri kepada jalan yang betul. Mudah-mudahan ya kita berhenti di sini nombor 8 ni, dan insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang lepas akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah kuatkan diri kita dengan kekuatan yang untuk terus berada dalam bulan Ramadan penuh dengan istighfar dan taubat. Jadi saya doakan kita diterima amalan kita dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dan diberikan kita pintu babur rayyan untuk ahli-ahli orang yang berpuasa dari sudut makan dan minum, dan juga berpuasa daripada perkataan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la